Daripada tragedi tanah runtuh sehinggalah banjir dilapor berlaku sejak awal tahun ini dan yang terbaru menutup lembarannya masih segar diingatan meninggalkan episod duka tragedi tanah runtuh di Batang Kali. Ia tidak sampai sebulan Putrajaya diterajui kerajaan perpaduan yang menakoda negara dengan tanggungjawab besar ke arah kestabilan politik dan ekonomi pasca pandemik COVID-19. Baiklah, kita mulakan dengan rangkuman berita tempatan yang terkesan kepada semua. Saksikan laporan disediakan Mas Zarif Zafri Aziz Desa yang meninjau semula kawasan tragedi di Kampung Iboy. Belum hilang trauma penduduk Kedah, dek tragedi kepala air Titi Hayun tahun lalu, negara dikejutkan sekali lagi fenomena luar biasa itu pada 4 Julai tahun ini di Baling pula. Tanpa diduga, bencana kepala air yang besar menjadi mimpi ngeri buat penduduk di sekitar kawasannya, terutama di Mukim Kupang. Kira-kira 40 buah kampung di Mukim itu terjejas dengan bencana terbabit. Lebih tragis, peristiwa itu meragut nyawa 3 sekeluarga termasuk seorang wanita hamil. Manakala ribuan lagi penduduk terjejas dengan kemusnahan serta kerosakan harta benda. Kerajaan Negeri Kedah menganggarkan kerugian akibat bencana itu berjumlah 28 juta ringgit. Kerana tragedi 4 Julai ini cukup-cukup memberi kesan yang mendalam kepada kami di sinilah, kerana kami kehilangan langsung landscape kampung. Kami dah tak dapat lagi dah. Dulu kami di sini ada jugalah sikit sebanyak kami dapat mendapat sumber pendapatan hasil daripada kunjungan masyarakat luar untuk melihat latar celak. Latar celak di sinilah sepanjang sini, dan hari ini sudah tidak ada lagi dah latar celak. Penduduk setempat menyifatkan Gunung Inas yang dikaitkan dengan tragedi itu umpama bom jangka yang merisikokan penduduk sekitar. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Kejadian kepala air yang berlaku di Baling Kedah ini merupakan peristiwa yang paling memberi kesan kepada penduduk di sekitar ini kerana menjejaskan lebih 1,500 mangsa daripada lebih 1,000 buah rumah. Paling memeritkan, nyawa orang tersayang turut menjadi korban, termasuk ahli keluarga seorang pesara, Abdul Rahman Said, yang tinggal di Kampung Iboy. Harapan pakcik memang kata masih ada lagi, masih hidup lagi. Kita agak kata rumah tu dia bawa dengan air keluar tu, mungkin dia sangkut di mana-mana duduk. Tapi bila tengok air yang begitu banyak, yang dalam tu, dia satu perasaan tak ada dah meninggal, habis dah. Jadi itulah saat lagi tak ada dah meninggal. Tapi yang lebih ingatnya, ya Allah Tuhanku, kau selamatlah dia kalau nak selamat. Kalau tak selamat, kalau jumpa jenazah pun, bagilah jumpa jangan jauh, dekat-dekat ni sudahlah. Bagi jumpa dengan cepatlah, macam tu lah. Itu je harapan. Mangsa yang terkorban, Allahyarham Salmah Ahmad Akib, 53 tahun, adalah isteri Abdul Rahman. Anaknya Muhammad Khairul Ikhwan, 14 tahun, dan menantu yang hamil 4 bulan, Nurul Hanis Abu Hassan, 23 tahun. Tragedi yang berlaku sehingga meragut 3 nyawa itu menyayat hati semua pihak. Penduduk mendakwa aktiviti pembalakan untuk memberi laluan kepada projek Musangking menjadi penyebab kepada tragedi itu berlaku. Menurut orang kampung yang saya temui, air yang deras membawa kayu balak dan sisa kayu kayan memenuhi Sungai Kupang sekitar jam 4.30 petang. Keadaan air sungai yang digambarkan penduduk pada ketika itu seolah-olah seperti ada ribut di dalam air yang bergulung. Ketinggian paras air sekitar 8 kaki dengan kekuatan air sungai itu melenyapkan struktur binaan yang ada berhampiran laluannya. Tanaman, ternakan, jambatan, kenderaan mahupun rumah lenyap sekelip mata disapu kepala air. Menurut bomba juga dipercayai bongkah kayu yang dihanyutkan arus deras menghempap rumah Abdul Rahman dan mengorbankan 3 nyawa ahli keluarganya. Semasa kejadian juga, terdapat seorang penduduk kampung dikenali Pak Teh terpaksa memanjat 12 kaki pada pokok pinang yang ketinggiannya kira-kira 30 kaki. Mangsa berpaut hampir 3 jam demi menyelamatkan diri sebelum ditemui oleh penduduk kampung.
Sehari selepas tragedi, jasad isteri dan menantunya ditemui pasukan bomba dalam keadaan berpelukan kira-kira 100 meter dari lokasi rumah mereka runtuh. Selang beberapa jam, mayat terakhir remaja lelaki berusia 14 tahun pula ditemui. Saya ingat agak macam ujian yang Allah bagi pada saya ni adalah satu ujian yang amat besarlah, amat kita nak hilang segi ingatan tu payahlah. Tapi kita reda, apa pun kita reda. Jenazah 3 sekeluarga termasuk janin bayi 4 bulan yang cukup sifat dinamakan Muhammad Aidan Muhammad Khairul Ashraf dikebumikan dalam satu liang lahat. Mudah-mudahan Allah tempatkan mereka di tempat yang orang-orang yang beriman lah. Tragedi kepala air yang berlaku pada 4 Julai lalu seharusnya dijadikan sebagai iktibar buat rakyat di negara ini. Angkara tangan manusia tidak bertanggungjawab, pelbagai natijah juga perlu ditanggung manusia lain sehingga menjadi mangsa korban. Yang pasti, setiap tindakan terutamanya pada alam ada akibatnya. Namun yang membezakannya adalah nilai perbuatan setiap insan yang bergelar manusia. Zahri Zafri, Aziz Desa, Imbauan TV9.